Okey murid-murid, hari ni kita nak belajar subtopik ketiga dalam bab 2. Okey, iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey, di sini ada satu ekosistem yang mengandungi banyak organisma di dalamnya. Okey, dan setiap ekosistem tu dia saling bersandaran. Setiap haiwan dalam ekosistem tu saling bersandaran antara satu sama lain. Okey. Sebelum kita teruskan, okey, ada istilah yang kamu perlu tahu. Okey, yang pertama, okey, adalah habitat. Okey, maksud habitat dalam buku teks, okey, biasanya habitat ialah persekitaran atau tempat sesuatu objek tersebut tinggal. Okey, persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, organisma tu tinggal kat mana? Itu kita panggil habitat. Contohlah kucing. Okey, tinggal di dalam rumah. So habitat kucing tu adalah rumah. Okey, contoh ikan tinggal di dalam laut. So habitat untuk ikan tu adalah laut. Okey. Kemudian yang kedua, istilah kedua adalah spesies. Okey, spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri sepunya. Okey, dia ada ciri sepunya ataupun ciri yang sama dan saling membiak antara satu sama lain. Untuk apa dia membiak? Untuk menghasilkan anak ataupun menghasilkan keturunannya. Okey, so itu adalah spesies. Okey, kena ingat spesies tu organisma yang mempunyai ciri yang sama, okey, dan saling membiak untuk menghasilkan anak. Okey, yang seterusnya adalah populasi. Okey, populasi adalah sekumpulan organisma, okey, organisma yang sama spesies, okey, dan hidup dalam habitat yang sama. Okey, populasi adalah sekumpulan organisma yang sama spesies. Okey, yang hidup dalam habitat yang sama. Okey, so itu adalah populasi. Okey, seterusnya community. Okey, community adalah beberapa populasi organisma yang berbeza. Okey, populasi organisma yang berbeza. Okey, dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, hidup bersama, okey, dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, contoh dekat sini, okey, ada dekat dalam gambar ni ada populasi itik, ada populasi ikan. Kemudian ada populasi pepatung, ada populasi bangau. Okey, so semua populasi tu berada pada habitat yang sama. Okey, tinggal dalam habitat yang sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya bangau. Bangau berinteraksi dengan ikan. Okey, di mana ikan menjadi mangsa, dia adalah pemangsa. Maksudnya ikan tu adalah makanan kepada bangau. Okey, itu adalah dia punya interaksi dia lah. Okey, itu adalah community. Okey, seterusnya. Kamu kena tahu maksud ekosistem. Apa maksud ekosistem? Okey, beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat. Okey, kemudian saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Okey.
Maksudnya lebih kurang sama dengan komuniti, cuma komuniti adalah beberapa populasi yang tinggal bersama dalam satu habitat yang sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, manakala ekosistem ni adalah beberapa komuniti, okey, yang tinggal bersama-sama, okey, dalam satu habitat dan berinteraksi, okey, selain daripada organisma tersebut, dia akan berinteraksi dengan komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Okey, itu adalah 5 istilah yang kamu perlu tahu. Okey, kita pergi kepada keseimbangan ekosistem. Apa itu keseimbangan ekosistem? Okey, yang pertama, organisma dalam satu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Okey, kemandirian spesies ni adalah satu kaedah untuk meneruskan kelangsungan hidup bagi spesies tertentu. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil survival. Okay. Cara ataupun kaedah untuk spesies tersebut membuat satu aktiviti untuk meneruskan hidup. Okay. Kemudian organisma ini juga saling bersandaran dengan komponen bukan hidup. Okey, so keseimbangan ekosistem ni bukan kepada organisma sahaja, tapi berlaku kepada komponen bukan hidup, iaitu air, cahaya udara dan juga tanah. Itu kita panggil keseimbangan ekosistem. Okey. Okey, saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran secara semula jadi menghasilkan ekosistem yang seimbang. Maksudnya interaksi antara organisma dengan benda bukan hidup ni boleh menyebabkan ataupun boleh menghasilkan ekosistem yang seimbang. Okey. Kemudian satu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen bukan hidup dalam persekitaran tu berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Itu maksud saya tadi. Okey, maksudnya organisma hidup yang ada dekat kawasan tersebut dan juga komponen bukan hidup di kawasan tersebut saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, dan juga tidak mengalami gangguan daripada luar. Okey, seterusnya kepentingan penyesuaian kehidupan terhadap alam sekitar. Okey, yang pertama, kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Okey, ini kawasan tropika ni contohnya kita lah, Malaysia. Okey. Kemudian kawasan gurun mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Okey, yang ni biasanya dekat kawasan gurun Sahara, okey. Dan kawasan tersebut biasanya dia adalah tanah pasir sahajalah. Okey. Kemudian kawasan tundra. Kawasan tundra mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Ini kawasan tundra ni adalah kawasan kutub utara dan juga kutub selatan. So kamu boleh tengok kalau kawasan tropika, dia akan ada tumbuh-tumbuhan, akan ada haiwan. Sebab taburan hujan yang tinggi membantu proses pertumbuhan lah. Manakala cahaya matahari yang sepanjang tahun ada. Maksudnya kita hanya ada siang dan juga malam sahaja. Itu akan menyebabkan organisma di kawasan tersebut tidak samalah. Organisma dekat kawasan tropika tak sama dengan kawasan organisma yang ada pada kawasan gurun. Sebab kawasan gurun ni dia terlampau kering. Yang ada hanya pokok kaktus. Dan juga haiwan di kawasan gurun pula dia akan tinggal di dalam
pasir, timbunan pasir tu, dia takkan duduk dekat atas. Sebab kalau dia duduk kat atas, cahaya matahari yang terlampau panas boleh menyebabkan dia mati. Okey, manakala kawasan tundra pula, haiwan dekat kawasan tundra ni tak sama dengan haiwan yang ada di kawasan gurun. Sebab kat kawasan tundra ni, dia ada beruang kutub. Okey, beruang kutub ni dia bila waktu musim sejuk, okey, dia akan berhibernasi. Okey, dalam keadaan tempoh yang lama lah. Kemudian bila waktu panas pula, okey, dia akan keluar lah. Tapi waktu panas tu pun bukannya lama, singkat sahaja. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh haiwan di kawasan tropika. Okey, kita ada tumbuhan hijau, kita ada burung enggang, kita ada harimau. Okey, manakala ini adalah contoh organisma yang ada pada kawasan gurun, iaitu cicak, pokok kaktus, unta, kuda. Itu adalah organisma yang ada di kawasan gurun. Manakala ini pula adalah organisma yang ada pada kawasan tundra. Okey, kawasan tundra ni dia ada juga tumbuhan, tapi tumbuhan dia ada masa lah, bila masa musim salji yang tebal, tumbuhan tu takkan tumbuh lah. Okey, kemudian ada beruang kutub, ada serigala kutub. Okey, so biasanya serigala kutub, beruang kutub ni dia mempunyai bulu yang berwarna putih dan juga tebal. Fungsi dia untuk apa bulu tu? Untuk mengurangkan ataupun mengurangkan penyingkiran haba ke udara ataupun sebagai penebat haba pada dia. Okey, pada haiwan tersebut lah. Okey, seterusnya. Okey, interaksi antara organisma. Kita akan belajar jenis-jenis interaksi. So, ada 3 jenis interaksi. Yang pertama, simbiosis. Yang kedua, mangsa-pemangsa. Yang ketiga, persaingan. Okey, simbiosis ni pula terbahagi kepada 3. Mutualism, commensalism dan juga parasitism. Okey, so kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi kepada simbiosis. Okey, simbiosis berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, contohnya ini adalah gambar ikan remora dan juga ikan paus. Okey. Okey, simbiosis terdiri daripada 3 lah. Tadi saya dah bagi tahu, mutualism, commensalism dan juga parasitism. Okey, kita pergi pada mutualism. Okey, mutualism ni adalah contoh mutualism adalah buran. Okey, dan juga ikan badut. Di mana buran ni akan melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Okey, ini yang kamu nampak macam tactical ni, yang warna hijau ni, ini adalah buran lah. Okey, buran ni akan melindungi ikan badut. Ikan badut ni ataupun biasa kamu tengok cerita Nemo tu, itulah ikan badut kita panggil. Okey, Nemo tu adalah ikan badut dan juga saiznya adalah sangat kecil. Okey. Okey, manakala tadi buran. Okey, tadi buran fungsi dia melindungi ikan badut. Okey, kemudian dia menyediakan makanan kepada ikan badut. Okey, manakala ikan badut pula, okey, dia berfungsi untuk membersihkan buran. Okey, dia nak membersihkan buran ni dia punya tactical ni yang banyak ni pada badan buran tersebut. Okey, kemudian memberikan nutrien dalam bentuk sisa makanan pada
buran. Okey, maksudnya makanan yang dimakan tu, sisa makanan tu, okey, bila jatuh pada buran, okey, buran ni akan dapat nutrien lah daripada sisa makanan tersebut. So, dua-dua akan dapat kebaikan. Okey, maksudnya tak ada lah satu menerima mendapat keburukan, satu lagi mendapat kelebihan. Tak, ni dua-dua akan dapat kelebihan. Okey. Okey, seterusnya contoh yang lain adalah lichen. Okey, lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama. Okey, kulat membekalkan air dan mineral pada alga. Okey, so inilah. Ini adalah alga. Okey, dan di bawah tu adalah kulat. Okey, yang saling, dua-dua ni saling berinteraksi. So, dua-dua akan dapat kebaikan. Di mana kulat membekalkan air dan mineral pada alga, dan juga alga ni pula akan berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. So, ini atas ni adalah alga, bawah dia adalah kulat. Okey, so bila alga ni membuat proses fotosintesis, kulat tu pun akan dapat makanan daripada alga tersebut. So, dua-dua akan dapat kelebihan. Okey, tak ada yang mendapat kekurangan. Okey, contoh yang lain. Okey, ini adalah burung tiung. Okey, burung tiung ni dengan kerbau. Okey, burung tiung ni mendapat makanan daripada kerbau. Okey, bagaimana dia dapat makanan dari kerbau? Iaitu melalui kutu yang melekat pada badan kerbau. Okey, manakala kerbau pula dia akan dapat badan dia bebas daripada kutu dan tidak gatal. Okey, so dua-dua dapat kelebihan. Okey, burung tiung dapat makanan. Okey, kerbau dapat bebas daripada kutu, serangan kutu yang menyebabkan kegatalan. Seterusnya, commensalism. Okey, commensalism adalah interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat, pada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Maksudnya, interaksi ni dia hanya beri manfaat pada satu organisma. Satu lagi organisma tak ada apa-apa yang berlaku pada dia. Okey, contoh. Okey, kejap. Commensal adalah organisma yang mendapat keuntungan. Sebab tadi dikatakan satu sahaja organisma yang akan dapat keuntungan. Dia adalah interaksi antara dua organisma tapi hanya satu sahaja yang mendapat keuntungan. So, organisma yang mendapat keuntungan tu kita panggil dia sebagai commensal. Okey, contoh ikan remora. Okey, melekat pada ikan jerung sebagai perumah. Dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Maksudnya ikan remora ni dia akan duduk berhampiran ataupun berenang berhampiran dengan ikan jerung. So, ikan remora ni sebagai commensal di mana dia yang mendapat manfaat ataupun kelebihan. Okey, dia dapat manfaat dan kelebihan daripada ikan jerung di mana dia mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, paku pakis langsui. Okey, paku pakis langsui ni inilah macam inilah yang biasa menumpang pada pokok yang besar. Okey, dia adalah commensal di mana dia akan menumpang di celah-celah dahan pokok. Okey, dahan pokok tu sebagai perumah. Okey, dia menumpang kat celah-celah pokok ni untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Tapi pokok tu ataupun perumah tu tidak akan mati. Dia hanya menumpang je. Menumpang dan dia mendapat kelebihan di mana dia mendapat cahaya matahari. Okey.
Yang seterusnya, okey, tadi kita belajar mutualism dengan commensalism. Okey, seterusnya adalah parasitism. Okey, parasitism ni adalah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan satu organisma lain. So, parasitism ni seorang akan mendapat keuntungan, seorang lagi akan dapat kerugian. So, itu kita panggil parasitism. Okey, ini contohnya. Okey, parasit ni adalah nama untuk organisma yang mendapat keuntungan. Okey, contoh kat sini adalah lintah. Okey, lintah ni adalah parasit. Okey, di mana dia mendapat darah daripada manusia lah. Okey, so dia dapat keuntungan, dia dapat makanan. Okey, manakala manusia pula akan mendapat kerugian di mana kekurangan darah. Okey, itu contoh dia. Okey, manakala ni perumah adalah organisma yang dimudaratkan. Maksudnya, kalau kat sini lintah ni adalah parasit, manakala manusia ni adalah perumah. So, lintah ni akan mendapat keuntungan daripada perumah iaitu manusia. Okey. So, contoh. Okey, cacing pita. Okey, yang ni adalah cacing pita yang ada dalam usus kita. Okey. So, cacing pita ni adalah parasit yang ada dalam badan kita dan dia hidup dalam usus manusia. Usus manusia tu adalah perumah. Okey, fungsi dia untuk apa? Untuk menyerap nutrien. So, cacing pita dapat menyerap nutrien daripada manusia. Okey, kemudian apa berlaku pada manusia? Manusia akan kekurangan nutrien kerana telah diambil oleh cacing pita. Okey. Seterusnya, ini biasa ada. Okey, kutu. Okey, kutu dan juga manusia. Kutu adalah parasit. Okey, sebab kutu dapat menghisap darah daripada manusia ataupun haiwan. Dan manusia dan haiwan tu adalah perumah. Dan apa berlaku pada perumah tu? Perumah tu akan kekurangan darah. Okey. Tadi kita dah terangkan berkaitan dengan simbiosis. Okey, ada 3. Commensalism, parasitism dan juga mutualism. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada jenis interaksi yang kedua iaitu mangsa-pemangsa. Okey. Okey, interaksi mangsa-pemangsa melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Okey, mangsa adalah organisma yang dimakan oleh pemangsa. Okey, manakala pemangsa adalah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Okey, contoh gambar kat sini harimau bintang dengan rusa. Okey, harimau bintang ni adalah pemangsa. Okey, harimau bintang adalah pemangsa, manakala rusa ni adalah mangsa. Okey. Okey, yang ketiga, jenis interaksi ketiga adalah persaingan. Okey, persaingan ni berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapat keperluan asas. Okey, seperti cahaya matahari, okey, ruang, air, makanan dan juga pasangan. Okey, contohnya, okey, kalau kamu tengok gambar ni, okey, 2 singa jantan bersaing untuk berebut pasangan. Okey, so singa jantan ni bersaing untuk mendapatkan singa betina ataupun pasangannya.
So biasanya yang mana yang kalah akan berundur. So yang menang akan mendapatkan pasangan tersebut. Itu adalah dari segi pasangan. Okey. Seterusnya. Okey. Tadi kita dah terang berkaitan dengan jenis interaksi. Okey, antara organisma. Okey, sekarang kita nak masuk kepada kawalan biologi. Okey, apa tu kawalan biologi? Okey. Kawalan biologi adalah satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, okey, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Maksudnya, kawalan biologi ni fungsi dia adalah untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di suatu kawasan. Okey, tapi dia gunakan apa? Dia gunakan pemangsa semula jadi dan juga parasit atau patogen. Okey, so pemangsa semula jadi ni akan makanlah haiwan perosak tersebut. Okey, manakala parasit ataupun patogen ni akan menyebabkan haiwan tersebut mati. Okey, diserang penyakit. Okey. So contoh dekat sini, kumbang kura-kura dengan efid. Okey, kumbang kura-kura akan makan efid yang ada pada pokok. Efid ni adalah serangga perosak yang menyebabkan pokok tu menjadi berpenyakit. Okey, dia akan ada tumpuk-tumpuk yang berwarna putih pada dahan dan juga pada daun. Okey, dan bila ada tumpuk putih tu, dia akan menyebabkan pokok tersebut mudah mati dan juga tidak subur. Okey, so dia gunakan kumbang kura-kura lah. Kumbang kura-kura ni adalah ladybird. Okey, dia akan makanlah efid tersebut. Okey. Okey, contoh dekat yang kedua, okey, dia gunakan burung hantu, okey, untuk mengawal populasi tikus, di mana burung hantu ni dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus, di mana burung hantu menjadi pemangsa semula jadi, okey, kepada tikus iaitu mangsa. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, Bacillus thuringiensis. Okey. Bacillus thuringiensis. Okey, digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumbang tanduk di kawasan kelapa sawit. Okey, kumbang tanduk ni macam ini. Okey, dia besar. Okey, dan juga tanduk ni keras. Badan dia punya badan ni pun keras. Okey, so digunakan Bacillus thuringiensis ni, okey, sebagai parasit. Okey, dia sebagai parasit yang akan hidup di permukaan ataupun di badan kumbang tanduk tersebut. So nanti kumbang tanduk tu akan mati. So kuranglah serangga perosak di kawasan kelapa sawit tersebut. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ikan gapi. Okey, ikan gapi dengan jentik-jentik. Okey, di mana ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. So ikan gapi ni, okey, yang kita bela tu dia akan makan jentik-jentik yang ada dalam kolam. So nanti dia akan menghalanglah pembiakan nyamuk. Okey, seterusnya. Okey, contoh seterusnya adalah itik. Itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan juga serangga. Okey, dekat kawasan sawah padi ni, itik ada untuk memakan
perosak seperti siput dan juga serangga yang boleh merosakkan pokok padi. Okay, so dia akan makanlah. Sebab tu kalau kamu tengok itik tu dia akan patuk-patuk saja di bahagian bawah tu. Maksudnya dia akan makan serangga dan juga siput lah. Okay, ni contoh siput. Gambar siput. Okay. Ini saya dah bagi tahu dah tadi. Okey, yang ni saya dah terangkan tadi iaitu berkaitan dengan kumbang kura-kura dan juga efid. Kumbang kura-kura ni adalah pemangsa, efid tu adalah mangsa yang merosakkan tanaman. So kalau kamu tengok kehadiran efid tu akan menyebabkan permukaan daun tu ada tumpuk-tumpuk berwarna putih. So kumbang kura-kura ni akan makanlah efid tersebut. So bila dia makan efid tersebut, pokok tersebut tidak akan rosaklah, terus rosak. Okey. Itu adalah contoh yang seterusnya berkaitan dengan kawalan biologi. Okey. Kawalan biologi ni adalah satu kaedah yang mesra alam kerana tidak menggunakan pestisid ataupun bahan kimia. Pestisid ni adalah racun perosak. Okey. Selain daripada tu, kaedah ini juga lebih murah. Okay, dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Okay, dia lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. So, kemudian dia mesra alam. Okay, yang seterusnya. Okay, ini kelebihan dia ada dua. Mesra alam dan juga lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. So, ada tiga lah kat situ. Okay, tapi kaedah kawalan biologi ni pun ada kekurangannya ataupun keburukannya, iaitu yang pertama, mengambil masa yang lama untuk menunjukkan kesan. Itu betul lah, mengambil masa yang lama sebab kalau kamu nak tunggu, contohlah macam tadi kan ikan gapi. Kalau kamu bela seekor saja ikan gapi tu, dalam tu ada banyak jentik-jentik. So ikan gapi tu tak boleh habiskan semua dalam satu masa. So dia akan makan sikit-sikit lah. So dia akan ambil masa yang lama lah untuk menghilangkan jentik-jentik tersebut. Yang kedua, keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baru diperkenalkan dalam ekosistem tersebut. Contohlah dekat kawasan tersebut tak ada burung hantu. Kemudian disebabkan kamu buat ladang kelapa sawit dan kamu bela burung hantu tu untuk sebagai pemangsa kepada tikus yang merosakkan tanaman kamu. So bila dalam satu tempoh masa yang lama, burung hantu tu sebenarnya bukan habitatnya di situ. Kita dah pindahkan dia masuk ke dalam habitat tersebut dan dia akan mengganggu keseimbangan di bahagian kawasan tersebutlah, ekosistem di situ. So nanti akan adalah mangsa yang baru untuk burung hantu. So seterusnya, tadi kita dah belajar berkaitan kelebihan dan kekurangan kawalan biologi. Sekarang kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam satu ekosistem. Yang pertama, antara faktor yang menyebabkan saiz populasi berubah adalah yang pertama, serangan penyakit. Yang kedua, kehadiran pemangsa. Yang ketiga, sumber makanan. Yang keempat, perubahan suhu. Kita pergi pada faktor yang pertama, iaitu serangan penyakit. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang wabak penyakit. Kemudian sebagai contoh, penyakit sesama burung yang menular di kawasan penternakan ayam dan penyakit mozaik tembakau di kawasan ladang tembakau.
So ini bila ada penyakit sesama burung, okey, so semua haiwan dalam kumpulan burung, ayam ke, itik ke, semua tu akan terkena penyakit tersebut. So bila dia kena penyakit tersebut, haiwan tersebut perlu dibunuh, okey, untuk mengelakkan daripada virus daripada penyakit tersebut menyerang kumpulan burung yang lain. Okey, sama juga macam penyakit mozaik tembakau. So bila satu pokok tembakau di kawasan ladang tembakau tu terkena penyakit tersebut, kita perlu musnahkannya. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita melupuskan ataupun kita membunuh haiwan ataupun ayam yang terkena penyakit sesama burung. So kita ni yang nak menguruskan ni kena pakai pakaian yang keselamatan lah. Okey. So untuk mengelakkan daripada kita yang menguruskan tu terkena penyakit tersebut. Okey, kemudian faktor yang kedua, kehadiran pemangsa. Okey, saiz populasi suatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Okey. Sebagai contoh, saiz populasi kuda belang di ekosistem savana berkurangan dengan kehadiran pemangsanya seperti singa. Okey, kalaulah contoh kamu dah biasa duduk dekat kawasan contoh tadi kan populasi kuda belang. Okey, dia akan dia duduk dalam satu kawasan ekosistem yang sama dengan singa. Okey, ada populasi singa, ada populasi kuda belang. So, kuda belang tu adalah mangsa kepada singa. Okey, so bila singa ada di kawasan tersebut, singa tu akan makan kuda belang tersebut. So, lama-lama populasi kuda belang tu pun akan menjadi kurang. Okey, maksudnya bilangan kuda belang tu pun akan berkurangan disebabkan oleh singa adalah pemangsa kepada kuda belang. Okey. Yang seterusnya, faktor yang ketiga adalah sumber makanan. Okey, jika sumber makanan semakin berkurangan, haiwan-haiwan boleh diancam kepupusan. Okey, kalau sumber makanan tu berkurangan, haiwan tu boleh pupus. Okey, sebagai contoh, panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanannya. Okey, penerokaan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitatnya musnah. Okey, panda ni bergantung pada pokok buluh sebab panda memakan buluh. Okey, so bila ada penerokaan kawasan hutan, dia menyebabkan pokok buluh tu akan ditebang. So bila ditebang, panda ni akan kekurangan sumber makanan dan habitat dia pun akan musnah. Okey, contoh yang lain seperti saiz populasi burung gagak di Malaysia meningkat disebabkan saiz sisa makanan yang dihasilkan oleh manusia terlalu banyak. Maksudnya bila terlampau banyak sumber makanan, populasi haiwan pemangsa tu lah ataupun haiwan yang sepatutnya akan menjadi bertambah. Contoh kat sini dia gunakan burung gagak sebab burung gagak ni memang akan makan sisa makanan. So bila banyak sisa makanan yang dihasilkan oleh manusia, banyaklah populasi burung gagak di kawasan tersebut. Faktor yang keempat, perubahan cuaca. Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering. Tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Perubahan cuaca yang drastik lah. Contoh kat sini dia bagi kemarau. Panas yang berpanjangan dia akan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta boleh menyebabkan risiko kebakaran hutan. Kesannya populasi tumbuhan dan juga haiwan akan menurun sebab kalau berlakunya kebakaran hutan, so tumbuhan dan haiwan di dalam hutan tersebut akan mati. So populasi haiwan dan tumbuhan di kawasan tersebut pun akan menurun.
Okey, tadi saya terangkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam ekosistem. Okey, kemudian saya nak terangkan berkaitan dengan perubahan dalam ekosistem. Okey, perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan, okey, dan juga saiz suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Okey, so maksudnya bila kekurangan air, okey, haiwan ni akan ekosistem di kawasan tersebut akan terganggu di mana beberapa populasi haiwan akan bergerak ke tempat lain untuk mencari bekalan air. Okey, kemudian migrasi haiwan. Migrasi haiwan ni maksudnya perpindahan haiwan daripada satu tempat ke satu tempat apabila kekurangan sumber makanan ataupun kekurangan mangsa untuk dia mendapatkan makanan. Okey. So, saya pergi satu persatu. Okey, kekurangan bekalan air. Okey, padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Okey, sekiranya kemarau berpanjangan berlaku, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Maksudnya bila kemarau berlaku, okey, padi itu akan mati dan menjadi kering. Okey, kawasan padi itu akan jadi kering, tanahnya menjadi kering. So bila kering, biasanya dekat kawasan sawah padi dia akan ada populasi ular, tikus, kemudian ada siput, okey, ada itik dan sebagainya lah di situ. So bila kawasan tu dah kering, dah tiada sawah padi tersebut, okey, dia akan menyebabkan haiwan dan juga populasi haiwan dan juga tumbuhan yang ada di kawasan tersebut akan berkurangan dan terganggu. Okey, so siratan makanan akan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar iaitu padi berkurangan. Ini maksudnya, okey, contohnya tikus makan padi. So bila padi tu dah tak ada, so tikus tu tak ada sumber makanan. Okey. Seterusnya perubahan saiz populasi. Okey, saiz suatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Okey. Sebagai contoh, kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beluncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. So, maksudnya ini contoh untuk pengurangan ataupun perubahan populasi ke arah yang daripada banyak kepada sedikit lah. Saiz populasi itu akan menurun. Okey. Okey, ini adalah contoh lain iaitu belalang juta. Okey, maksudnya pada tahun 2015 Rusia diserang dengan belalang juta yang memusnahkan tanaman. Maksudnya belalang tu dalam kuantiti yang terlampau banyak. Okey, ladang jagung seluas 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Sebab apa? Bilangan belalang tu terlampau banyak. So bila bilangan belalang tu terlampau banyak, dia akan makan ataupun musnahkan tanaman tu dalam sekelip mata sahaja. Sebab tu kita panggil dia belalang juta. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya.